Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang effective resistance ataupun sometimes kita panggil total resistance. Kadang-kadang, effective resistance kita akan guna, kadang-kadang kita guna dalam term R. Kita akan guna, kita buat R, EFF, ataupun kalau kita nak guna total resistance, kita akan guna R total, simbol dia. So mana-manalah, sebenarnya effective resistance dengan total resistance ni benda yang sama, boleh guna mana-mana je. Kalau medium lagi suka guna R total lah, sebab dia tulis dia pendek. Tapi kalau dalam soalan dia akan cakap calculate the total resistance ataupun calculate the effective resistance. Selalunya dalam soalan dia akan guna ayat effective resistance, tapi awak boleh guna simbol R total, ataupun kalau nak guna perkataan efektif pun boleh REFF. Kita tulis macam tu. Mula-mula kita tengok simbol dulu. Kadang-kadang ada soalan menggunakan simbol yang di atas, simbol yang pertama ni. Kadang-kadang ada soalan dia lebih suka menggunakan simbol yang kedua, simbol yang bawah ni, simbol yang berbentuk zigzag ni, macam spring. So kalau awak jumpa sama je, dua-dua tu maksudnya resistor. Untuk kita kenal pasti jenis resistor tu disambung secara series atau parallel. Cuba kita tengok. Kalau kita tengok sambungan yang pertama ni adalah sambungan secara series. Kenapa kita kata series? Sebab sebab sambungan pertama ni dia tak ada junction pun, dia direct je, straight je, dia tak ada junction ni. Kalau kita tengok dia straight je, directly sahaja. Yang kedua ni adalah sambungan secara parallel. Kenapa kita kata parallel? Sebab dia ada junction. Kalau kita tengok ni adalah junction. So kalau sambungan antara R1 dengan R2 ada junction macam ni, maka kita akan kata dia adalah parallel. Cuba tengok semula series circuit ni. So kita tengok R1, R2. Sambungan antara R1 dengan R2 tiada junction langsung, tiada persimpangan langsung. Junction ni persimpangan. So tiada langsung persimpangan, directly sahaja. Maka dia adalah series. Sama, tengok yang ni. Ini antara kaki R1 dan kaki R2 ada persimpangan dengan wire yang ini. So maka kita panggil dia adalah parallel. Ada macam-macam contoh parallel. Kalau kita parallel atau series, contohnya kalau kita tengok sambungan yang kalau kita tengok sambungan yang ini, R1 dengan R2, antara R1 dengan R2 ni dia tak ada junction langsung, maka R1 dan R2 disambung secara series. Begitu juga R2 dengan R3, tiada langsung persimpangan, walaupun dia bengkok kat sini tapi dia bukan simpang. So maka R2 dengan R3 pun disambung secara series, R3 R4 pun series, R4 R5 pun series. Kita tengok contoh lain. Yang ni pun sama kes dia, tiada junction, maka dia series. Kalau kita tengok yang ini, R1 dengan R2 disambung. Tapi dekat sini antara kaki R2 dengan R1 ni dia ada junction, dia simpang yang ini. Maka R1 dengan R2 yang ini dia adalah sambungan secara parallel. Sama juga dengan yang ini, R3 R2 ni dia ada junction. Maka kita kira dia adalah parallel. Untuk sambungan yang ini, kita tengok R1 dan R2. Antara R1 dengan R2 tiada junction, maka dia series. Antara R2 dengan R3, R1 dengan R3. Saya dekat sini ada junction yang ini. Ada junction, maka dia parallel. Itu sahaja cara nak cam series ataupun parallel. Kita tengok lagi. Ini kita dah bincang. Untuk gambar yang ini, 1 kilo ohm dengan 10 kilo ohm, dia adalah secara parallel sebab dia ada junction dekat sini. Kalau kita tengok kat sini, semua sambung secara parallel sebab semua ada junction, maka yang lipat ini adalah secara parallel. Yang ini R1 R2 series. So cara baca dia, cara kira dia R total. Kalau kita nak mengira semua directly R1 campur R2, sampailah berapa resistor yang ada. Kalau macam ni,
dia sambung secara parallel sebab ada junction kat sini. So untuk kira total yang parallel macam ni, 1 per R total sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2. Okey, andai kata yang lita yang ini, okey, dia adalah macam ni. Dia hampir sama. Kalau kita tengok dia hampir sama, tapi lita dia macam ni. Okey, kalau kita tengok lita macam ni, sambungan dia adalah series. Sebab ini R1 dan R2. Okey, R1 dan R2 disambung. Kalau kita tengok dia tak ada junction langsung. Walaupun dia nampak hampir sama dengan yang ini, tapi dia yang ini adalah series. Yang ni, yang medium bulatkan ini adalah parallel. Sebab kenapa yang medium sedang bulatkan ini adalah parallel? Sebab kita tengok ada junction. Okey, yang pertama ni, yang medium sedang bulatkan sekarang, dia adalah series sebab dia tak ada junction. So kalau kita tengok, kalau kita letak je, tambah je macam ni, tambah je macam tu ke, maka dia dah jadi parallel sebab sudah ada junction. Tapi kalau tak ada, okey, so kalau kita tengok dia adalah series. Tak kira lah you nak lukis macam mana. Nak lukis macam ni ke, macam ni. Ini adalah series, melainkan kita ada satu tambah macam ni, macam ni. Dia dah parallel. Tapi antara yang ini dengan yang ini dia masih series. Kalau kita letak gitu ada junction, terus yang satu dengan yang dua ni, satu ni dua, yang satu dengan yang dua dah jadi parallel. Okey, kalau kita perhatikan yang ini, R1 dengan R4 dia parallel sebab dia ada ni, ada junction dekat sini. Okey, antara R4 dengan R3 tengok, dia ada junction. Ini gangguan dia. So ada simpang 3. Kalau asal ada simpang je, maka dia parallel. Okey, antara R3 dengan R2 dan R1 pun parallel. R5 dengan R2 pun parallel. Sekarang kita kena pasti je dulu. Okey, kita tengok next. Okey, untuk yang ini pun R1, R2 parallel, R2, R3, 4 dan confirm lah parallel. Ini parallel sebab dia ada junction. Okey, kita tengok next. Kita tengok yang menarik je ya. Okey, sekarang kita tengok dia berubah-ubah pula. Nampak tak proses dia? Okey, R1, R2, R3 sebenarnya parallel. Bila kita gabung dia jadi macam mana nak stopkan ya? Okey, tengok R1, R2, kita tengok balik. R1, R2, R3 bila dia efektif dia jadi R1, 2, 3. Okey, bila R1, 2, 3 campur yang tepi tadi, ni R1, 2, 3, ni campur dengan R4, bila efektif jadi last kali R total dia tulis. Okey, kita tengok lagi lah. Next. Kita tengok antara R1 dengan R2 ni dia series. Sebab dia tak ada junction, so dia series. Okey. Kalau betul antara R2 dengan R3 dia parallel, R3 dengan 4 pun parallel. Itu adalah cara-cara kita nak kena pasti series dengan parallel. Okey, dalam lita ni dia buat kalau medium ajar. Okey, katakan lita series, kita ada R1, R2 dan R3. Okey, cara nak efektif dia akan jadi R total sama juga dengan, disebabkan R1 dengan R2 series, R2 dengan R3 series, maka kita boleh campur terus. So R total sama dengan R1 campur R2 campur R3. Okey, itu series. Okey, kalaulah parallel pula, contoh lita parallel dia buat macam ni. Okey. Okey, so kalau kita tengok R1, R2 sekarang dia adalah series. Okey, tetapi dia akan parallel kalau kita tambah lagi satu kat macam ni. Okey, tambah lagi satu R3. Okey, dia akan jadi parallel sebab R1 dengan R2 bersambung. Dia ada apa ni kita panggil, dia ada junction. Okey, yang ni pun ada junction. So cara kira dia 1 per R total sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3.
Tetapi soalan kita tak akan bagi sesenang ini. Soalan kita tak akan sesenang ini. Sebab soalan kita, kalau dia suruh cari effective resistance, dia tak akan bagi yang series sahaja atau yang parallel sahaja. Dia akan bagi yang gabung. Okey, contohnya, contoh yang paling senang, katakan dia bagi R1 dan R1 ni series dengan R2 campur R3. Okey, kalau kita tengok, R1, R2, R3. Okey, ini contoh paling mudah Lita gabung. Okey, kita ada parallel. Sebab dia parallel, R2 dengan R3 dia parallel. Dan dia juga parallel dengan R1. So, macam mana nak buat? Okey, selalunya kita cari yang series dulu. So, kalau kita tengok kat sini, tak ada yang series. Okey, so ada yang parallel je. Kita kena gabung yang parallel dulu. Sebab nak gabung R1 dengan R2 tak boleh. So kita kena tengok yang mana dulu. Macam mana kita nak kena pasti. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, kalau kita tengok contoh dekat gambar raja. Okey, kalau kita tengok sini, macam yang mana kita nak settle dulu. Kita boleh settle R1 dengan R2 dulu. Kita boleh buat R1. Kita mana? Kita boleh buat R1 2. So kita panggil nama R1 R2 sama dengan R1 campur R2 dulu. Ataupun kita boleh buat R3 R4 dulu. Sebab R3 dengan R4 ni dia sama secara parallel. Kita boleh buat 1 per R3 4. Kita ambil nama je 3 4 sama dengan 1 per R3 campur 1 per R4. Okey, bila kita gabung macam ni, yang ini dah gabung jadi satu, yang ini dah gabung jadi satu resistor. Okey, dia akan jadi Lita dia akan jadi macam ni. Ini R12, yang ini akan jadi ni R34. So last kali R12 dengan R34 adalah secara series. So jadi R total sama dengan R12 campur R34. Okey, kita tengok contoh lain. Kita nak kena pasti kita nak buat yang mana dulu. Kita nak solve yang mana dulu. Okey, kalau untuk kes yang ini, kita tengok R4, R1, ni apa ni? R6, R4, R5, R2, R3, R1. Kita nak settle yang mana dulu? Okey, kita settle, kalau boleh paling senang kita settle R1 dulu. R1 series dulu. Kalau kita nak settle yang parallel R1 dengan R2, 3 tak boleh. Sebab dia series, 2 dengan 3 series. So kita kena settle yang ini dulu. Kita kena settle yang ini dulu secara series. Okey, ataupun yang ini dulu secara series. Okey, nanti kita tengok, kita go through one by one. Tengok contoh dulu. Kita tengok yang senang ni je. Okey, so kalau kita tengok sini, ataupun madam buat macam ni lah, kita padam balik nak tunjuk senang. Macam mana kita lukis R1, R2, R3, R4. Okey, antara Lita ni kita rasa, rasa yang mana lagi senang? Okey, kalau boleh dua-dua, antara nak buat R3 dengan R4 dulu ataupun R1 dengan R2 dulu. Okey, so untuk yang ni Madam lebih suka series dululah. So kita akan buat R12 sama dengan R1 campur R2. Okey, so kita settle yang ini. Tukar warna lah. Kita settle yang ini. Tak payahlah kita buat ni. Settle yang ini R12. So akan jadi dapat nilai R12. Okey, bila nilai kita dah efektif, kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat, okey, ini R12. Okey, lepas tu kita settle yang ini pula R34. Kita bagi nama dia, tapi kita kena buat sebab dia Lita parallel. So 1 per R34 sama dengan 1 per R3 campur 1 per R4. Okey, so untuk yang ini pula, bila dah gabung, dia akan jadi
R34. Okey. Dia jadi R12 campur R34. Dan R12 dengan R34 ni kita boleh jadikan dia satu je. Cara gabung dua ni jadi R1234 nama dia pun. Ataupun kita boleh panggil dia, sebab dia last kali kita dah boleh panggil dia, kita boleh label sebagai R efektif. Ataupun tak sukalah tulis R efektif ni, panjang sangat, nak tulis R total sahaja. Okey. So untuk kira R total ni, okey, dia akan jadi R, sebab dia sambungan dia dua ni secara series, R12 campur, okey, kita tulis R total lah. R total sama dengan R12 campur R34. So R total sama dengan berapa nilai dia. Okey, media susun balik flow dia. Okey, mula-mula R1, R2, R3, R4. Okey, so next step dia akan jadi kita gabung yang ini, dia jadi R12 dengan R34. Okey, dia akan jadi macam ni. Next, kalau kita buat gabung lagi dua ni, dia akan jadi R total. Flow dia. Okey, dari segi pengiraan tadi kita buat yang ini dulu tadi. Okey, R12 sama dengan R1 campur R2. Untuk R34 kita kena buat 1 per R34 lah, sebab dia adalah secara parallel, sama dengan 1 per R34 R3 campur 1 per R4. Okey, jelas kalau dapat kira R34 sama dengan berapa. Okey, so untuk R total sama dengan kita dapat R12, sebab dia R total ni dia sambung yang ini nak jadikan satu total, dan sambungan dia adalah secara series. So jadi R12 campur R34, maka kita dapat R total. Itu proses dia sama berapa. Ini proses dia. Okey, kalau kita tengok contoh lain. Okey, jom kita solve yang ini. Kita akan mendapat yang okey, ini untuk ini Medan akan lukis balik. Okey, kita dapat tak ada saiz. Okey, R6. Okey, kita totalkan R34. Okey, R34 sama dengan R3 campur R4. Okey, so ini akan jadi satulah R34. Okey. Okey, lepas tu dia pergi dekat sini. Okey, yang ini kita totalkan R23 34 pula ni. Ni 45 lah, 45 ini 45. Okey, untuk yang ini R23 kita gabung. Jadi R23. Okey, litar dia macam ni. Dan yang ini tepi ni R1. Okey, lepas tu nak solve yang mana pula? Kita boleh solve yang ini dulu ataupun yang ini dulu. Okey, R6 dengan R34 kalau kita tengok ada junction, maka dia parallel. R23 dengan R1 ada junction kat sini, maka dia parallel. So kita kena gabung, kita lukis, dia akan jadi tak ada pemadam lah pula. Untuk yang R3 R ni R365 ni 6 dengan 45 dia akan jadi satu macam tu. Untuk R34 dengan 21 ni, okey, ni R456, yang ini akan jadi R12. Dia jadi macam tu. Okey, next step kita gabung dua ni pula, dia akan jadi satu je. R total. Itu cara dia. Okey, kita tengok next. Contoh mana lagi? Kalau untuk kes yang ini, kita buat yang mudah dulu. Okey, untuk kes yang ni kita nak buat yang mana dulu?
Untuk kes yang ini kita settle yang 80 dengan 100 dia parallel. Tapi 100 dengan 50 parallel juga. So nak parallelkan 100 dengan 80 dulu ke dengan 100 dengan 50, atau nak buat tiga-tiga sekaligus? Jawapan dia tak boleh buat tiga-tiga sekaligus, sebab kaki 80 dengan 100 bersambung dah, tapi kaki yang belah sini ni tak bersambung, so tak boleh. Kaki yang 50 dengan 80 dah bersambung, tapi kaki yang satu lagi 50 ni tak bersambung dengan 80, so tak boleh. So yang boleh hanyalah, kalau untuk parallel mesti kedua-dua kaki dia bersambung. Series salah satu je dah boleh sambung, dah boleh kita dah boleh efektifkan. Untuk parallel kena pastikan dua-dua kaki bersambung. So kalau kita tengok kaki ni A, 50 dengan 100 sambung, kaki satu lagi, kaki atas 50 dengan 100 sambung. So kita boleh gabung yang ini menjadi, kita lukislah balik. Dia akan jadi 80 dengan ni 80, yang ini 100 dengan 50 lah. Ini kita katakan R1, ni R2, ni R3. Ini kita labelkan R1. Yang ini dah gabung dia jadi R2, 3. So pergi. Bila dah macam ni, antara R ni dengan R ni dia dah jadi series. So kita kena efektif secara series lah. Nanti tengok lagi. Sama yang ini kita tengok R1, R3, R1, R2, R3, R4. Kalau kita tengok nak settle yang mana dulu? Yang senangnya adalah kita gabung R2, R3, R4 dulu. Sebab R2 dengan 3 tak ada junction, maka di series. Yang ni pun di series. So kita boleh buat sekaligus. So kita boleh buat R2, 3, 4 sama dengan R2 campur R3 campur R4. So bila kita gabung, yang ni dah tak ada. Yang ni jadi warna hitam. Tengok warna hitam. Yang ni jadi warna hitam. Yang ini dah tak ada. Yang ni dah tak ada. Dah tak ada macam tu. Dia dah jadi tak ada. Macam tu. Yang ni pun sama. Kita padam balik. Dia dah jadi tak ada. Sebab itu dah gabung. Dia dah jadi macam tu. So tinggal dekat sini, nama dia adalah R3, 4 R2, 3, 4. Kemudian kita gabung R2, 3, 4 ni dengan R1 secara series ke parallel? Jawapan dia secara parallel. Sebab apa? Sebab dia ada junction dekat sini. So bila kita gabung dua ni, dia gabung, so maka salah satu tak ada lah. So sama ada buat yang inilah. So dia jadi tinggal satu je. Dia jadi macam ni je. Dia jadi macam ni. So sekarang yang ini dia tak jadi R3, 4 dah. Dia akan jadi R total nama dia. Nama dia akan jadi R total. Kita tengok yang lain pula. Banyak ni. Saya rasa dengan penerangan tadi dah faham dah kot. Cuba tengok. Yang ini pun menarik. Tengok. R ni kita tengok kaki dia. R4 sama dengan R5, boleh sama dengan ni direct. Yang ini 25, 4 direct. So kita boleh terus efektifkan 1 per R total. Disebab disambung secara parallel kan, sama dengan 1 per R. Ini R1 lah. R4 nama dia ni R5 dengan R20. Senang cerita dia letak nilai tu 1 per 4 campur 1 per 5 campur 1 per 20. Saya rasa dengan penerangan yang ini pula kita boleh gabung terus lah. Ini mudah je. Dan rasa dengan penerangan ni, saya rasa semua orang dah boleh dah kot faham maksud macam mana nak efektif, nak pilih yang mana dulu.
kita dah faham. Saya rasa daripada penerangan ni dah boleh nampak kita nak efektif yang mana dulu. Okey, so kita akan bincang. Kalau soalan periksa, dia tak akan bagi yang satu je lah, dia akan bagi yang gabung. Okey, antara contoh soalan periksa, kalau kita tengok Lita ni complicated, Lita ni logik untuk periksa. Untuk yang ini kita akan gabung R1 dengan R1 dengan R2 dulu, kemudian R3 dengan R4, baru kita gabung atas bawah macam ni. Okey, so saya rasa daripada banyak-banyak sampel yang kita ada tu, saya rasa you all dah faham. So kita dah boleh buat tutorial. Hai, Assalamualaikum. Jom kita jawab soalan tutorial subjektif nombor 6. Contoh soalan yang melibatkan effective resistance. Okey, soalan pertama dia cakap calculate the equivalent. Okey, kalau kita tengok soalan dia cakap equivalent. Equivalent ni maksudnya sama je dengan efektif, sama je dengan effective resistance ataupun total resistance. So equivalent, effective and total resistance adalah benda yang sama, dan kita guna sumber R total ataupun REFF ataupun REQ. Tapi lebih senang awak guna perkataan R total lah, sebab R total ni kita senang nak tulis, sebab dia huruf T satu je. Okay, so calculate the equivalent resistance for each circuit for figure 2 below. Okay, figure yang inilah. Okay, setiap figure tu kita kira equivalent resistance. Jom kita start. Okay, ni soalan tadi yang kita nak bincang. First, apa yang sepatut kita kena buat adalah kita kena tentukan yang mana satu yang kita nak buat dahulu. So kalau kita tengok yang ini, sambungan dia adalah, okey, kalau kita tengok yang 5 ohm dengan 6 ohm ni sambung secara paralel. Okey, so dia tak boleh, dia paralel, kaki dia bersambung, tetapi kaki yang satu lagi yang ini dengan yang ini dia tak bersambung. So dia tak boleh nak gabung, tak boleh lagi nak gabung, sebab dia adalah dia masih terpisah dengan bateri. So kalau kita tengok untuk yang 6 pula, okey, kaki bawah ni dengan kaki 4 dah bersambung. So kaki 4 dengan kaki 6 dah bersambung. Jadi yang 4 dan 6 ni dah boleh kita efektifkan. Okey, kenapa kita tak boleh efektifkan terus dengan 5? Sebab kaki 5 tak bergabung, kaki yang ni tak bergabung lagi yang dengan yang 6 dengan 4, sebab dia dihalang oleh bateri. So pertama yang kita kena buat adalah kita kena efektifkan yang 6 dan 4 ni. So kalau kita efektifkan, dia akan jadi step seperti berikut. Okey, so kita tengok dia akan jadi, okey, lukisan dia akan jadi, okey, kita akan ada bateri, terbalik. Yang 5 ohm asal, lepas tu kita akan dapat satu yang sudah diefektifkan. Okey, ini 5 ohm. Okey, ini kita label lah R1. Tak naklah label R1, kita label, sebab ini nombor dia 5. So nombor dia 5 kan, so kita boleh label dia R5. Ini nombor dia 6, kita label ikut nama nilai ohm, R6. Okey, ini 4, kita labelkan R4. Okey, so kembali kepada sini balik, yang ini kita labelkan R5. Yang ini adalah yang kita dah gabung lah antara 4 dengan 6 ni. So yang kita dah gabung ni dia jadi R4 6. Okey, untuk dapat nilai R4 6 ni sama dengan berapa? So jom kita cari nilai dia. Okey, so kita buat 1 per R4 6 sama juga dengan 1 per R4 campur 1 per R6. Okey, so kita akan dapat jawapan dia R46. Kalau awak tekan kalkulator,
Okey, bila kita tekan kalkulator, kita buat 1 per dengan X. Kita anggap R46 tu, kita anggap R46 ni, kita anggap dia X terus supaya kita senang nak carilah. So 1 per X sama juga dengan sama juga dengan okey, 1 per okey, 1 per nilai dia 4. So kat sini madam tak ganti lagi. Okey, 1 per 4 campur 1 per 6, 1 per 46. So R46 sama juga dengan okey, terganti dulu. Awak kena buat gantian dekat sini. Kalau yang ini tak ada markah, yang ini baru akan dapat gantian 1 markah. So wajib letak nilai 1 per 4 campur 1 per 6. Barulah kita cari nilai R46 sebagai unknown. So kita tambah 1 per 6. So kita akan dapat jawapan dia X R46 sama juga dengan nilai 2.4 ohm. Okey, so nilai kat sini adalah 2.4 ohm. Okey, so kita belum siap lagi. Kita masih belum siap lagi. Okey, so kita teruskan pula next step, kita efektifkan pula. So kita buat okey, kita nak gabung R5 dengan R6 supaya menjadi 1. So kalau kita tengok R5 dengan R6 ni, R5 dengan R46 ni, susunan dia adalah secara series. So kita boleh gabung secara series. So lukisan dia akan jadi seperti ini. Okey, kita letak R5 tadi. So R46 dah bergabung dengan R5, so dia dah tak ada lah. So kita label kat sini R total sebab dia last kali. Resistor yang last kali kita akan panggil R total. Dia sebenarnya R total ataupun R456 sebab dah gabung. Tapi 456 dia terlalu panjang, maka kita letak dia sebagai R total. So untuk kira R total, kita kiralah R total sama juga dengan R5 campur R46. So sama juga dengan 5 ohm. Kita ambil nilai dia 5 ohm campur dengan 2.4 ohm. So kita akan dapat sebanyak 7.4 ohm. Okey, soalan berikutnya kita akan jawab equivalent resistance untuk gambar rajah yang kedua. Okey, maka first step kita akan buat, kita lukis dulu sebelum kita kira. So kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau kita tengok R4 ni dengan R3 dengan R6 disambung parallel. So yang lebih senang adalah R3 dengan R4 lah. R3 dan R4 ni dia sambung secara R3 R4 tu dia sambung secara parallel dengan R3 dengan R6, sambung secara parallel. Nampak dia ada junction. So ni kita buat yang ni dulu. First kita buat yang ni dulu. Okey, so kita lukis. So lukisan dia adalah akan jadi, okay, kita tengok lukisan dia akan jadi macam ini R4. Okey, so yang ini adalah yang R yang dah gabung. Ini R yang gabung R36. So kita labelkan okey, dia akan jadi macam tu. W3. Okey, so sambung macam ni. So yang ini nama dia R36. Okey, next dia akan jadi daripada yang ini jadi yang ini. Next dia akan jadi, okey, kita akan gabung R36 dengan R4, dia akan jadi R total. So jadi last kali dia jadi R total. So yang ni R total. So sekarang kita kira macam mana kita gabung R3 dengan R6 ni menjadi R36. Okey, jom kita kira. R3 dengan R6 ni kalau kita efektifkan dia bersambung secara parallel. So jom efektifkan.
1 per R 36 sama juga dengan 1 per R3 campur 1 per R6. So 1 per R36 sama juga dengan 1 per nilai dia 3 campur 1 per 6. So R36 sama juga dengan, so kalau kita kira tadi nilai dia 3 dengan 6, so kita ganti, sama je kedudukan dia dengan yang ini, kita ganti yang ini 3 dengan 6. So dapat X sama juga dengan 2. So R36 sama dengan 2 ohm. Okey. So selepas tu kita nak ini 2 ohm, yang ini nilai dia adalah, kalau mengikut soalan tadi adalah 4. Okey, so kita tulis sini 4 ohm, yang ini 2 ohm. So sekarang kita nak solve pula nilai RT R total, di mana R total adalah gabungan antara R4 dengan R36 secara series. So RT sama juga dengan 4 campur 2. So RT sama dengan 6 ohm. Itu jawapan dia. Okay, next, gambar rajah seterusnya yang kita nak efektifkan adalah gambar rajah yang ketiga. So kalau kita tengok, yang ini, gambar rajah yang ketiga ni, okay, kita ada R5 dengan R4 efektif secara paralel. Okey, tetapi kita tak boleh gabungkan 5 dengan 4 sebab kaki bawah 5 dengan 4 dah bergabung, tetapi kaki atas dihalang oleh R yang 7 ohm. So tak boleh gabung antara 4 dan 5. Sama juga antara 7 dengan 5, kita tak boleh gabung. Walaupun atas ni dah gabung, tapi tak boleh gabung dia secara paralel disebabkan 4 dengan 7 dengan 5 ni dihalang, kaki yang ini dengan ini dihalang oleh 4. So yang paling mudah, bukan paling mudah, yang boleh digabung buat masa sekarang adalah 1 dengan 4. Sebab 1 dengan 4 dia kaki dia ni atas dan bawah tak dihalang oleh siapa-siapa, so dia boleh digabung. So kita lukis step seterusnya bila kita gabung 4 dengan 1. So jom kita tengok. So saya alihkan, so dia akan jadi, lukisan dia akan jadi lukisan dia akan jadi macam ni ya. Ini bateri dibuat 2, kau 7, yang asal masih ada lagi, lepas tu ada 5 kat sini, lepas tu 4. Okey, yang ini 7, ni 7 ohm, yang ini ada 5 ohm. Okey, yang ini akan jadi R41. Okey, kita tak kira lagi, jadi kita labelkan sebagai R41 lah. Okey, so next dia akan jadi macam mana? Okey, kalau kita perhati ni, okey, kalau kita tengok 5 dengan 41 parallel, tapi 41 dengan 7 ni series. So series dia hanya perlu satu kaki je bergabung, so dia dah boleh terus gabung. So kalau kita tengok 7 dengan 41, kita terus boleh gabung, so dia akan jadi, lukis bateri. Saya lukis satu je lah, ni just untuk lukis je sebab dia tak ada markah lukis sebenarnya. Okey, dia akan jadi yang ini R5 5 ohm. Okey, dia akan tinggal sama ada awak nak tinggal yang ini ataupun nak tinggal yang ini, tak ada masalah. So kita tinggal yang inilah supaya senang sikit nak nampak. Yang ini kita hapus lah. Okey, so tinggal macam ni. Okey, so yang ini akan jadi R741. Okey, kemudian dia akan jadi, last kali bila kita gabung R741 dengan 5, dia akan jadi satu sajalah, dan kita namakan dia R total. Okey, jom kita mengira. Okey, tadi kita gabung mula-mula kita
kena gabung R41 dulu kan, R41 dulu. So kita kena kira lah R41 dan dia sama secara parallel. So kita start 1 per R41 sama juga dengan 1 per 4, sebab dia nilai dia 4, campur 1 per 1 atau sama 1 lah. Okey, so R41 dapat jawapan dia sama juga dengan, kalau kita tekan kalkulator, 4 dengan 1. So baiki je kat sini. Okey, 4, yang ni nilai dia 1. So jawapan dia adalah 0.8. Okey, R41 ni sama dengan 0.8 ohm. Okey, so sekarang kita nak pergi kepada gambar rajah yang ini pula. Sekarang kita efektifkan R41 dengan R7 ni menjadi R741 kan. So kita bila tengok sambungan dia adalah series, so kita kena jadikan series. Jadi kita letak R741 sama juga dengan 7 ohm. Ambil nilai 7 ni campur dengan R41 ni, nilai dia tadi kita kira 0.8. So sama juga dengan 7.8 ohm. Okey, so kita dapat R741 ni nilai dia, kita tulis 7.8 ohm. Okey, so sekarang kita nak kira pula efektifkan R5 ni. Okey, efektifkan 5 ni dengan 7.8, dan dia kalau kita tengok dia adalah gabungan secara parallel, so membentuk R total. So kita boleh kira R total sama juga dengan 1 per R total lah, sebab dia secara parallel, sama juga dengan 1 per 5 yang ini, dan 1 per 7.8 campur 1 per 7.8. So R total kita dapat terus jawapan dia 1 per, kita bagi je kat sini, 5 dengan 7.8. So kita dapat jawapan dia R total sama juga dengan 3 ohms. R total sama dengan 3 ohm. Okey, so jawapan dia adalah sama juga dengan 3 ohm. Betul ke sini 5 ke 15 itu? Oh 5. So jawapan dia 3 ohm. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita selesaikan, kita nak efektifkan gambar rajah yang keempat. Okey, kalau kita tengok gambar rajah yang keempat ni agak complicated juga. Okey, kita tengok sebab dia bentuk macam ni agak menakutkan, tapi jangan risau, dia sama saja. So kita tengok yang mula-mula yang paling senang, kita gabung 5 dengan yang ini. Kita gabung dengan 5 dengan, okey, besarkan. Yang ni 5 ohm dengan yang ni. 5 ohm tu milik yang ini, 10 ni milik yang tengah ni sebenarnya. Okey, 5 ini milik yang ni, jauh sangat dia letak. 15 yang ini, 20 yang ni. Okey, so kita gabung mula-mula, kita gabung 5 dengan 10 dulu. So yang mana kita nak buang? So kita boleh buang, kita buang yang ni lah. Okey, so bila kita buang yang tu, lukisan dia kita boleh lukis. So dia akan jadi, next dia akan jadi macam ni. So kita boleh lukis. So ini adalah bateri, ini adalah bateri kecil, besar. Dan balik tak cantik. Okey, bateri tak nampak kat situ, kita kat sini. Kita madam, sebab ni buat 2 bateri, kalau ada 2 pair ni 2 bateri, tapi madam malas nak tulis, tapi lepas ni madam nak buat satu je lah, simbol dia, nilai dia 1 je. Okey, ini A20. Okey, lepas tu yang ni, yang ni kita dah buang tadi kan. Saya rasa saya dah, ni kita buang yang tu dulu. Saya rasa saya dah label dah tadi. Okey, yang ni kita lukis balik, sebab yang ni dah buang, sebab kita dah efektifkan dia dengan yang ni. Jadi kita letak satu je lah,
kita letak dekat sini. So yang kita efektifkan ni, kita labelkan. Okay, so sekarang ni kita, sebab dia susah, dia terlalu banyak dan nilai dia sama, so kita labelkan satu-satulah. So dari ni kita labelkan R1, R2, R3, R4, R5. Kita label macam tu. Sebab kalau dia susah macam tu, kita labelkan aja. Okay, so dekat sini dia akan jadi R1, ini akan jadi R2, yang ini akan jadi R4. Yang ini R3 ni dah gabung dengan R5, dia akan jadi R35. Okay, jom kita kira R35 dulu. So R35 disambung secara series. So R35 sama juga dengan R3, nilai dia 5 ohm. 5, sepatutnya awak kena tulis macam ni, R3 campur R5. Tapi Madam dah malas tadi. Lepas ni Madam tak nak ganti, Madam letak gantian terus je. R35 sama dengan 5 ohm campur 5 ohm. Ini tak tulis kat situ. Sama dengan 10 ohm. Okey, R35 ni nilai dia sama dengan 10 ohm. Okey, next. Kita pergi next step. Kita lukis kat tepi ni. So kita lukis. Sekarang ni kita nak gabung. Saya lukis satu je lah bateri, malas lah, terlalu banyak. Okey, kalau kita perhati kat sini, kita nak pangkah, nak buang yang mana pula? Kalau ikutkan yang ini masih tak boleh sebab dihalang oleh R4. R4 dengan 1 tak boleh sebab dihalang oleh R2. R1 dengan R4 tak boleh lagi sebab dihalang oleh R1. So the best is R4, kaki R4 dengan R3 bawah bersambung, dengan R3 dengan R4 atas pun bersambung. So adalah R345 lah, R35. Okey, so kita gabung. Kita nak buang yang mana? Senang, kita buang yang inilah. Kita buang yang ini. So dia jadi, bila kita lukis, kita label yang kita nak buang, kita potong yang ni. So bila kita lukis, dia akan jadi R1, R2. So dia akan jadi, nak tulis kat sini pun tak apa, R3, 4, 5. Ni R2, ini R1. So kita gabungkan R345 ni dulu, kita kira dia secara paralel. Okey, so kita tulis sini R345 1 per R sebab dia paralel, sama dengan 1 per R345. R345 kita buat 1 per antara 35 dengan 4 kan. R4 nilai dia 10, 1 per 10 campur dengan R35, 1 per 10. So jawapan dia adalah sama juga dengan, kita tekan kalkulator. Okey, 10 sini nilai dia 10, 10, 10. Yang ni nilai dia kat bawah ni, nilai dia 10. So jawapan dia 5 ohm. Okey, R345 ni jawapan dia jangan sama dengan 5 ohm. Okey, next kita akan lukis pula. Okey, gabung antara 345 dengan 2 lah. Kenapa kita, boleh tak kita gabung ni sekali? 1, 2, 3, 4, 5 ni sekali. Jawapan dia tak boleh sebab ini ada junction, ini ada junction. Yang 2 dengan 3, 4, 5 ni series. Okay, so kita lukis lagi. Okey, dengan R1 dengan, okey, kita nak padam yang mana? Kita padam yang inilah. Okey, senang. Boleh je kalau tak nak padam itu, kita padam yang ini. Tak nak padam itu, senang, kita padam yang ini. So dia jadi, yang ini dah tak ada dah, tinggal yang dekat sini. Kita nampak sambungan dia adalah, okey, dia R1 ni, R2, 3, 4, 5 sebab dah gabung 2 dengan 3, 4, 5 kan. So kalau
So nak kena gabung 2 dengan 345 ni kena kira lah. Dia sambung secara series kan. So kita kira. Okey, R2 3 4 5 sama juga dengan R2. Tadi nilai dia berapa? R2 15 campur R 345 campur 5. So sama dengan 20 ohm. Okey. So sekarang kita nak efektifkan R1 dengan R2 345. So kalau kita tengok ini ada junction. Okey, maka yang ini ada junction juga antara kaki ni dengan yang ini ada junction kat sini. So kita gabung secara paralel. So dia akan jadi, kalau kita lukis dulu, dia akan jadi gambar rajah dia satu je lah dulu. Tinggal ni, dan nama ni kita letak R total. So untuk kira R total, kita akan kira tadi dia sambung secara paralel kan. 1 per R total sama juga dengan 1 per R 2, 3, 4, 5 campur 1 per R1. R2, 3, 4, 5 tu kita dapat 20 sama dengan 1 per 20 campur. Awak kena buat macam ni, sebab kalau tidak awak tekan ni, awak ganti, awak buat sama dengan je. Awak lupa nak terbalikkan. Tapi kalau guna teknik medium, dia kalau guna teknik medium ni, you tak payah terbalikkan, sebab you masukkan terus dengan equation kat dalam ni. Ni kalau guna teknik bentuk equation macam ni. Kalau you kira belah sini je, you boleh kira belah sini je, you kena terbalikkan pula, macam 1 per terbalikkan cara kira dia. Okey, so Meda lebih suka guna cara masukkan equation terus, masukkan termasuk 1 per add ni Meda masukkan. Kalau you tak masukkan 1 per add, you akan kena terbalikkan 1 per answer pula. So Meda malas nak 1 per answer, Meda kira macam ni je. So R1 nilai jawapan dia R1, mana R1? Okey, R1 ni nilai dia 20. Okey, oh dah masuk dah R1 20. R2, 3, 4, 5 ni kita kira pun dapat 20 juga. Okey, campur 1 per 20. So dapat jawapan dia sama dengan, okey kita ganti dalam ni, kita tengok ini 1 per 20 kan, 20. Yang ini pun 1 per 20. So jawapan dia adalah sama juga dengan 10 ohm. Okey, dah siap jawapan dia. Okey, jom kita jawab soalan nombor 9. Okey, nombor 9 dia cakap figure 4 shows an arrangement of 4 resistor connected to 20 volt battery. Calculate the effective resistance. Okey, so kita nak buat cari efektif. Maksudnya efektif ni kita nak gabung semua ni menjadi membentuk satu. Bila kita gabung dia membentuk satu lita yang hanya ada satu resistor sahaja, macam tu. Tu maksud effective resistance. Okey, jom kita selesaikan yang ini. Okey, so saya dah kecilkan soalan tu. So kita lukis sekarang, dia akan jadi apa kalau kita tengok. Okey, so sekarang yang paling senang adalah kita efektifkan 1 dengan 3 ni secara, tengok dia ada junction, maka secara paralel. So kita buat 1 per R13 sama dengan 1 per 1 campur 1 per 3. Okey, lupa pula nak lukis. Okey, kita lukislah dulu. Okey, kita lukis dulu, dia jadi macam ni. Okey, kita lukis bateri 4 2. Ini R, ni R2, R4, R13. Sebab R13 ni gabungan antara 1 dengan 3. Okey, jom kita kira. Okey, 1 per R13 sama dengan 1 per 1 campur 1 per 3. So dapat jawapan dia sama dengan, so kita baiki je kat sini, Madam malah nak tulis balik. 1 per 1 campur dengan 1 per 3. So dapat jawapan dia sama dengan R13 sama dengan 0.75. Okey, next. Okey, kita teruskan pula. Kita lukis. Kita
kita nak gabungkan. Okey, nampak tak? Ini R4 dengan R13 dia dah secara series. Okey, R13 dengan R2 pun secara series. So kita boleh gabung terus tiga-tiga ni. So dia menjadi R total. So lukisan dia akan jadi R total. Dia jadi satu R total macam ni je. Okey, so jom kita kira R total. So R total sama juga dengan R2 campur R4 campur R13. So sama dengan R2 tadi nilai dia 2, R4 4. So jadi 2 campur 4 campur R13 tadi 0.75. So dapat jawapan dia. Okey, 2 campur 4 6. 6.75 Okey, siap. Untuk soalan nombor 11 pula, kalau kita tengok litar dia sama je dengan litar yang kita buat tadi ni. So cara jawab dia sama je lah. So kalau kita tengok susunan dia, lain sikit. Cuma dia yang ini ada satu dekat sini, yang ini tak ada. Okey, jom kita kira je lah. Kita kira yang ini. Okey, jom kita lukis. Dia akan jadi dia akan jadi satu macam ni, R5. Lepas tu dia akan jadi, kita gabung ini, kita akan buang satu. Mungkin kita buang yang ni lah. Okey, so dia akan jadi, kita lukis balik yang kita buang tu. So macam tu. Okey, so next ini R5 R10. Ini gabungan 3 dengan 7. So R3 7. Okey, next dia akan jadi, kita nak buang yang mana? Okey, kalau ikutkan sebenarnya R5, kaki R5, R10 dengan R37 ni dah bercantum di atas. Dan kaki yang bawah R5, R10 dengan R37 pun dah bercantum sekaligus sebenarnya. So kita boleh buat 3 terus. Okey, so dia dah boleh jadi satu saja terus. Okey, dah boleh jadi terus R total. Okey, jom kita kira. Tadi kita nak gabung R3 dengan R7 secara series kan. So kita kira bukan 1 per sebab dia series. So R37 sama juga dengan R3 campur R7 sama juga dengan 3 campur 7 ohm sama dengan 10 ohm. Okey, so untuk R total R37, R total gabungan 1 per gabungan R5 10 dengan 37. So kita kira 1 per R total sama dengan 1 per R5 campur 1 per R10 campur 1 per R37 tadi. So 1 per R total sama juga dengan 1 per R5 berapa tadi? R5 5 campur R10 10 1 per 10 campur R37 tadi 10 1 per 10. Okey, jom kita kira. Yang bawah tu nilai dia 1 per 5 campur yang atas nilai dia 10. Tapi kita campur lagi 1 resistor 1 per 10 lagi 1. So dapat jawapan dia R total sama juga dengan 2.5.